أصولهم وفروعهم تنتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Tersambung muka surat 8. Adapun judul Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, adapun dalil mukhalafahnya Allah Subhanahu wa ta'ala lil hawadis, maka firman-Nya laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada suatu umpama Allah Ta'ala, yakni tiada suatu pun daripada segala zat yang baharu ini, yakni daripada segala diri yang baharu ini seumpama zat Allah Ta'ala, yakni seperti ataupun serupa ataupun sama macam zat Allah Ta'ala. Maknanya tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala pada zatnya, pada dirinya. Dan tiada sesuatu daripada segala sifat yang baharu ini seumpama sifat Allah Ta'ala. Sifat yang baharu ini, segala sifat makhluk ini serupa macam sifat Allah Ta'ala. Dan tiada sesuatu daripada segala perbuatan yang baharu ini seumpama perbuatan Allah Ta'ala. Bahkan makhluk itu tidak ada perbuatan. Segala gerak makhluk adalah digerakkan oleh Allah, bukan makhluk itu bergerak sendiri. Kita nak kelip mata ni pun, nak tutup pejam mata tu pun dengan digerakkan oleh Allah. Allah takdirkan pada azali, pada sekian masa kita akan kelip mata kita. Maka pada sampai waktu ni Allah akan gerakkan kerlipan mata kita itu. Jadi Allah yang takdirkan, Allah yang gerakkan.
Betapa ramai makhluk manusia ni. Boleh ke Allah Ta'ala uruskan semuanya? Boleh ke Allah Ta'ala uruskan semuanya? Manusia saja kat bumi ni berapa bilion? Ada 7 bilion. Boleh ke Allah Ta'ala uruskan semuanya itu? Bumi ni kecil ya sebenarnya. Bumi ni kecil ya, tak besar. Yang kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Orang-orang yang dibukakan hati mereka melihat akan akan kamal dan jamal Allah dan kabirnya Allah, maka terpana ia dengan kebesaran Allah Ta'ala hingga fana diri dalam mandang wujud Allah. Sebab apa? Betapa hebat Allah itu. Bumi yang Allah Ta'ala jadikan dengan kehidupannya berbanding dengan alam syahadah yang lain. Alam syahadah yang lain lagi besar. Matahari itu saja 100 kali ganda besar daripada bumi. Matahari itu 100 kali ganda besarnya daripada bumi. Matahari itu boleh masuk 100 biji bumi. Cuba tengok besar mana matahari. Lagi besar matahari itu. Kemudian ada lagi 9 planet yang mengelilingi matahari. Ada yang lebih besar daripada bumi. Kemudian berbilion-bilion bintang-bintang di galaksi Bima Sakti ini, yang dinamakan galaksi. Dan galaksi ini bukanlah satu saja galaksi, ada beribu-ribu galaksi di angkasa. Semuanya itu baru alam syahadah. Baru alam syahadah tu. Kalau nak dibandingkan bumi dengan sekalian galaksi-galaksi tu, kalau kita lukis dalam dekat whiteboard ni, macam satu titik kecil saja. Itu baru alam syahadah. Kehidupan di alam lain tu. Baru alam syahadah. Dan alam syahadah ini dengan alam langit yang pertama, alam langit yang pertama lebih luas dari alam syahadah. Alam langit yang kedua lebih luas dari alam langit yang pertama. Alam langit yang kedua, yang ketiga pula lebih luas dari alam langit yang kedua. Alam langit yang keempat lebih luas dari alam langit yang ketiga. Begitulah terusnya sampai ke alam arshillah, alam yang paling luas. Alam yang paling luas, alam arshillah. Di sana terletaknya lauhum mahfuz. Jadi lauhum mahfuz ni iaitu papan kenyataan, tempat menulis segala takdir Allah. Lauhum mahfuz ni iaitu papan kenyataan, tempat menulis segala takdir Allah. Makna kata lauhun iaitu papan kenyataan, mahfuz yang dipelihara. Itu kata lauhum mahfuz, papan kenyataan yang dipelihara. Allah pelihara dia. Di mana letak lauhum mahfuz? Di arash. Satu-satu huruf lauhum mahfuz itu besarnya sebesar gunung Qaf. Gunung Qaf tu berada di luar alam syahadah, tempat persidangan para wali. Bukan bangunan parlimen. Bangunan parlimen tempat persidangan para menteri.
Tapi ini Gunung Qaf ini tempat persidangan para wali seluruh dunia. Wali-wali bersidang di situ. Wali-wali Allah ni pun ada kabinet dia. Bukan kabinet dapur tu. Ketua para wali namanya apa? Ghausul Aqtab. Ni presiden dia, Perdana Menteri dia. Namanya Ghausul Aqtab. Setiap zaman ada satu Ghausul Aqtab, satu presiden wali. Semua wali kenal dia, dan dia kenal semua wali. Walaupun wali itu duduk jauh-jauh, mereka boleh berhubung di alam kerohanian. Kemudian timbalan dia ada 4 orang yang dinamakan Wali Kutub. Wali Kutub ni ada 4 orang. Kemudian di bawah dia ada pula wali yang dinamakan Wali Nuqaba. Kemudian di bawahnya Wali Nujaba. Kemudian di bawahnya namanya Wali Autad. Kemudian di bawahnya nama Wali Abdal. Kemudian di bawahnya sekali namanya Wali Amaman. Berapa semua? 5 ya? Ada berapa Fikri? Tak tulis? Tak tulis sudah. Cakap tadi cukup. Saya kalau Tok Guru saya cakap, dia kata dia nak pergi tabur baja dekat Bendang, tu pun saya tulis. Petang ni saya cuti dia kata. Saya nak pergi Bendang tabur baja, pun saya tulis. Perkataan Tok Guru saya. Berapa Hasan? Berapa? Tak boleh? Bagus. Berapa habis? Punya lama saya sebut sebutir. Syamil berapa Syamil? 10? Banyak no? Berapa Azim? Berapa? 7. Tengok Azim betul. Yang lain tak boleh tiru Azim. Masya Allah. Tangan tengok pegang pen tu kalut nulis. Tulis apa tak tahu. Dia lukis gambar papai apa. Cuba tengok sebelah tu kawan ada tulis apa kat tu. Tulis gambar papai ke apa. Papai dia salamin. Tengok tangan kalut nulis apa dia tulis. Yang pertama Wali Ghaus. Yang kedua Wali Kutub. Kemudian Nuqaba, Nujaba, Autad, Abdal, Amaman. Tu 10 kali sebut. Wali Abdal kerja dia mendampingi para salik. Wali Abdal ni dia mendampingi orang-orang salik. Apa tugas dia? Antara tugasnya ialah membawa salik kepada mengenal Allah. Kemudian yang di bawah sekali namanya Wali Amaman. Wali Amaman ni duduk bersama dengan manusia. Itu tugas dia. Dia duduk bermasyarakat dengan manusia, mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah. Orang tidak kenal dia, dia kenal orang. Dan Allah memakaikan mereka dengan berbagai-bagai pakaian bagi menyembunyikan
darjah dan maqam mereka. Anda kata manusia mengenal dia, maka manusia akan menyembahnya. Ni wali amaman. Yang paling ramai di kalangan para wali itu ialah wali amaman. Baik. Itu 7 kabinet para wali. Itu 7 kabinet yang besar-besar. Kalau dipecahkan lagi ada sampai 13 kabinet. Ada yang sampai 40 kabinet pun ada. Ya. Baik. Maka setiap zaman wali-wali Allah itu ada 1000 lebih. Mati seorang ganti seorang. Mati seorang ganti seorang. Dan ada pula setengah ulama mengatakan setiap 40 manusia yang soleh ada seorang wali Allah. Pada setiap 40 orang yang soleh ada seorang wali Allah. Itu kata setengah pendapat. Jadi wali Allah ni adalah orang-orang pilihan Allah. Itulah sebenar-benar innal ulama warasatul anbiya. Sebenar-benar ulama yang mewarisi Nabi ialah wali-wali Allah. Kemudian barulah ulama-ulama yang berilmu yang bukan wali. Maka wali-wali Allah ni sentiasa ingat Allah dalam apa keadaan dia sekalipun. Dan kita haram menuduh seseorang itu wali. Jangan dia kata dia tu wali. Jangan. Kita tak tahu. Kita nak cakap dia orang baik-baik tak apa. Dia tu orang baik-baik. Boleh buat kawan, boleh buat cikgu, boleh buat sahabat. Kan? Tuduh wali tak boleh. Pasal kita tak kenal. Mengenal Allah lebih mudah dari mengenal wali. Kerana Allah ada sifat-sifat yang tertentu yang boleh kita pelajari dan kita mengenali. Tapi wali Allah tak ada sifat-sifat tertentu yang boleh kita pelajari dan untuk kita kenali. Sifat-sifat mereka berada di dalam hati mereka. Mana kita nak nampak? Ya, sifat-sifat mereka ada di dalam hati-hati mereka. Kita tak nampak. Adapun pakaian zahir mereka, terkadangnya ditutup dengan berbagai-bagai pakaian. Hikmahnya Allah menutup martabat kewalian seorang kekasihnya. Baik. Baik, habis kita sambung. Saya pelik juga tengok Rajim nulis. Tanya apa tak tahu. Apa dia tulis? Saya pun tak tahu. Baguslah Rajim nulis. Tapi tanya tak tahu. Tu suruh tengok kawan sebelah tu dia apa? Doraemon ke apa? Pelik bin ajaib. Baik, habis kita sambung. Kelimanya situ. Kelimanya qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi wajib kita faham Allah Ta'ala tu tidak serupa dengan segala yang baru. Jadi kalau orang tanya kita soalan saya tadi ni, bolehkah Allah Ta'ala nak mentadbir lebih daripada 7 bilion manusia di atas muka bumi ni? Maka kita kabarkan dia,
Allah Ta'ala mentadbir sekalian alam, bukan sekadar 7 bilion manusia. Alam itu betapa luasnya tadi. Daripada alam syahadah sampai alam langit yang pertama, sampai alam langit kedua, sampai alam arshillah, alam yang paling besar, yang terletaknya apa dia? Lauhul. Satu-satu huruf di Lauhul Mahfuz itu sebesar gunung Qaf, satu huruf. Ada berapa banyak huruf di situ? Tiap-tiap apa nak berlaku semuanya tertulis di situ. Tiap-tiap apa yang orang ni nak bercakap akan tertulis di situ. Oi. Orang nak bercakap tu pun tertulis di situ. Apa dia cakap? Dia nak bohong, dia nak apa? Ada tulis di situ. Perasaan hatinya, pemikiran akalnya, dia tulis di situ. Oi, besar mana Allahul Mahfuz ni ya? Tu kata alam arash besar ya. Maknanya kita jangan terfikirlah Tuhan ni mampu ke dia, jangan terfikir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Ragu akan kekuasaan Allah membawa kepada murtad. Wal'iyyazubillah. Ragu akan keagungan Allah membawa kepada murtad. Wal'iyyazubillah. Wajib kita percaya. Jadi orang yang dibukakan hatinya memandang kamal dan jamal Allah, kemuliaan, kesempurnaan dan keindahan Allah, ya, keagungan Allah dan sebagainya, maka mereka akan jadi fana diri dalam memandang wujud Allah. Ya, fana diri mereka, tak terasa diri itu ada kerana terpegun dengan adanya Allah. Baik. Kelimanya qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri? Baik, kita baca dulu. Mustahil ya Allah berdiri dengan yang lain. Bermula maknanya iaitu tiada berkehendak ia. Tiada berkehendak ya Allah. Tolong kejutlah kawan sebelah. Tidur apa? Tulislah, pegang buku tulis alik batal. Jangan duduk saja mengantuk. Tulis. Bermula makna qiyamuhu ta'ala binafsih itu, yakni berdiri Allah dengan sendirinya, iaitu tiada berkehendak ia kepada zat, kerana ia zat, dan tiada berkehendak ia kepada orang yang menjadi akan dia, kerana ia qadim. Artinya zat Allah Ta'ala itu bukan ia sifat yang berkehendak kepada zat tempat ia berdiri, dan tiada ia baharu yang berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia. Titik. Apa maksudnya? Maksud berdiri dengan sendiri ataupun qiyamuhu binafsi ada dua makna. Apa dia makna yang pertama? Yang pertama, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat untuk ia wujud. Allah Ta'ala
tidak berhajat kepada sesuatu zat untuk ia wujud. Kerana dirinya sendiri adalah zat. Itu yang pertama. Macam diri daun dan macam zat daun dengan sifat hijau yang ada padanya. Sifat hijau tu berhajat kepada zat daun untuk dia wujud. Sifat hijau tak boleh ada semata-mata dirinya tanpa ia menumpang pada zat sesuatu, seperti zat daun. Maka kita kata wujudnya sifat hijau kerana menumpang pada zat daun. Wujudnya sifat hijau kerana menumpang pada zat daun. Maka Allah Ta'ala tu bukan macam sifat hijau yang menumpang pada zat daun. Dia bukan sifat. Allah tu bukannya sifat. Allah sendiri adalah zat. Maka zat tak berhajat kepada zat yang lain untuk ia wujud. Seperti mana sifat berhajat kepada zat yang lain untuk ia wujud. Dalam arti kata yang lain, wujud Allah itu tidak berhajat kepada tempat. Dalam arti kata yang lain, wujud Allah itu tak berhajat kepada tempat. Maka salahlah kata puak Wahabi yang mengatakan Allah duduk di arasy. Bila kita kata Allah duduk di arasy, bermakna apa? Allah Ta'ala berhajat kepada tempat, iaitu arasy. Maka sekupulah juga Allah macam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz berhajat kepada tempat, tempatnya di arasy. Syurga berhajat kepada tempat, tempatnya di arasy. Jadinya Allah dengan syurga tu serupa martabat dia, masing-masing berhajat kepada arasy. Jadi Allah Ta'ala tu sama martabat dengan Lauhul Mahfuz. Ni faham orang Wahabi. Salah sungguh buat Wahabi ni ya. Wahabi ni dia i'tiqad Allah duduk di atas arasy, kakinya di atas kursi. Kalau kata Allah duduk atas kursi, sedap ke? Tapi dia kata Allah duduk di atas arasy, kakinya di atas kursi, mempersendakan Allah. Inilah dia Wahabi, Wahabi bodoh. Tu dia. Baik, faham tu semua. Tu yang pertama. Yang kedua, itu makna qiyamuh bi nafsi ni, jangan salah faham. Yang pertama, zat Allah tidak berhajat kepada zat yang lain untuk ia wujud. Kerana Allah itu bukan sifat, Allah itu adalah zat. Dalam arti kata yang lain, Allah itu wujud tidak berhajat kepada tempat. Seperti mana kata Wahabi, Allah duduk di atas arasy, maka Allah tu berhajat kepada tempat. Maka salah pahaman Wahabi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak berhajat kepada yang menjadikan dirinya. Allah tidak berhajat kepada
yang menjadikan dirinya. Tulis tulis. Nah, tulis maknanya apa tu? Esok nak tanya, saya nak masuk ujian besok esok. Apa makna qiyamuhu bi nafsi? Jadi ada dua makna qiyamu bi nafsi. Dalam kitab ni dia tulis ada dua. Ingat kedua-duanya ya. Dah tulis tak? Siapa tak tulis lagi? Tulis semua lah. Esok kalau tak betul juga apa esok tak tahu nak kata. Terjun lombong. Dah tulis dah. Tak ada pun kata belum. Semua dah tulis. Apa dah Oh senyap. Tulis lah. Apa belum. Tak berani nak kata. Baik, habis. Ketahui olehmu bahawasanya sekalian yang maujud ini dengan nisbah berkehendak ia kepada zat dan kepada orang yang menjadi akan dia, atau tiada berkehendaknya, iaitu terbahagi ia atas 4 bahagi. Dia nak cerita segala perkara yang ada, segala perkara yang maujud, segala perkara yang ada itu ada 4 bahagi. Apa dia 4 bahagi? Yang pertama, yang maujud yang tiada berkehendak ia kepada keduanya, iaitu zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tak berhajat kepada tempat dan tak berhajat kepada yang menjadikan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, barang yang berkehendak ia kepada keduanya, iaitu segala sifat yang baru ini. Yang keduanya iaitu sifat makhluk yang dinamakan arad. Arad berhajat kepada tempat dan berhajat kepada yang menjadikannya. Yang ketiga, barang yang berdiri ia kepada zat dan tiada berkehendak ia kepada orang yang menjadi akan dia, iaitu segala sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala ni berdiri pada diri Allah, tapi tidak berhajat kepada yang menjadikan dirinya. Dia tulis berdiri ia kepada zat Allah. Dia tak kata berhajat kepada zat Allah, tapi dia kata berdiri ia kepada zat. Maknanya ada dia, adanya sifat Allah ni adanya qadim. Bukannya ada zat dulu kemudian baru ada sifat. Jadi adanya zat Allah, adanya sifat Allah, adanya asma Allah qadim lagi azali. Jangan duk faham macam orang tasawuf sesat tu. Mula-mula Allah tak ada nama, kemudian Allah menamakan dirinya, Anallah, akulah Allah. Dia tak faham tasawuf, pandai-pandai ada orang sesat ke orang. Cuba tengok, dia kata berdiri ia kepada zat. Maknanya dalam bahasa Arab dia kata maqama bi nafsi. Berdiri dia kepada zat maknanya ada dan tetap ia di zat Allah. Iaitu segala sifat Allah Ta'ala.
Keempat, barang yang berkehendak ia kepada orang yang menjadi akan dia, kerana ia baru, dan tiada berkehendak ia kepada zat, kerana ia sendiri adalah zat, iaitu segala zat yang baharu ini. Ya, segala zat yang baharu ini. Baik. Jadi kalau kita nak faham, kita lukis lagu ni.
atas tu. Tu makna yang dia sebut dalam kitab ni tadi. Jadi perkara yang wujud itu ataupun yang maujud ni ada 4. Zat Allah, sifat Allah, zat makhluk yang dinamakan juga a'yan, dan sifat makhluk yang dinamakan juga arad. Dalam ilmu usuluddin, diri Allah kita sebut zat. Perkara yang ada di zat Allah kita sebut sifat. Diri makhluk kita sebut a'yan. Perkara yang ada yang menumpang pada diri makhluk kita kata arad. Itulah 4 perkara jangan nak cerita tu. Baik. Habis ya. Adapun tanda qiyamullah Ta'ala binafsi, ini dalil kata Allah Ta'ala tu bersifat qiyamuhu Ta'ala binafsi, maka iaitu firman-Nya, wallahu
wallahu huwal ghaniyul hamid. Artinya bermula Allah, iaitu Tuhan yang amat kaya. Artinya tiada berkehendak ia kepada zat. Maha kaya Allah tu maksudnya Allah tak berhajat kepada yang menjadikan ia, dan tak berhajat kepada zat untuk ia wujud. Itu maksud kata Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya ni ada 5 makna dia. 2 makna yang terdapat pada qiyamuhu bi nafsi. Satu, nombor 2, apa lagi Maha Kaya Allah. Yang ketiga, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mengambil manfaat daripada makhluk yang ia jadikan. Itu Maha Kaya Allah. Allah tak mengambil manfaat dari makhluk yang ia jadikan. Kat mana tadi? Bermula Allah, iaitu Tuhan yang amat kaya. Artinya tiada berkehendak ia kepada zat, dan tiada berkehendak ia kepada orang yang menjadi akan dia, dan lagi ia yang mempunyai kepujian. Habis. Tanbihun, ini suatu penjagaan. Tanbihun, ini suatu penjagaan. Dan tiada harus kita kata bermula makna qiyamuhu bi nafsi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya itu, iaitu jadi ia dengan sendirinya. Tidak harus, dia kata. Maknanya haram. Haram berkata Allah Ta'ala itu jadi dengan sendiri. Kerana lazim dari yang demikian itu, yakni kerana perkataan itu membawa kepada makna baharu. Pasal apa? Pasal baru jadi, iaitu mustahil. Jadi qiyamu bi nafsi ni bukan juga dengan makna Allah tak berhajat kepada penolong di dalam melaksanakan kerja-kerjanya. Ya. Ada dulu saya pun duk faham lagu tu juga, pasal orang kata lagu tu Allah Ta'ala tak berhajat kepada pembantu, Allah Ta'ala tak berhajat kepada penolong. Maksud kata qiyamu bi nafsi, berdiri dengan sendiri, itu salah sebenarnya. Allah Ta'ala tak berhajat kepada pembantu, kepada penolong di dalam pekerjaannya. Itu dalam bab wahdaniyah, bukan dalam bab qiyamuhu bi nafsi. Ya, dalam bab wahdaniyah, iaitu Maha Esa pada af'al, Maha Esa pada perbuatan. Maha Esa pada perbuatan tu Allah Ta'ala tak berhajat kepada penolong di dalam pekerjaannya, bukan dalam bab qiyamuhu bi nafsi. Di qiyamuhu bi nafsi ni maknanya dua perkara tadi. Baik, jangan salah faham tu. Ramai orang salah faham. Qiyamuhu bi nafsi, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, dengan makna Allah tu berdikari, tak berhajat kepada pembantu, penolong. Itu bukan. Yang tu duduk pada pengertian Maha Esa pada perbuatan dalam bab wahdaniyah nanti. Baik. Siapa tak faham boleh tanya.
Baik, kita berhenti sekat dulu. Kemudian katanya, keenamnya wahdaniyah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا